Okey, boleh kita mulakan kita punya sesi lah untuk berbincang ni. So untuk terima kasih kerana sudi datang untuk kita punya sesi pada sebelah petang. Uh, Sebelum apa-apa kita teruskan sesi, saya nak kenalkan diri dulu lah kan. Uh, saya Azimizi bersama kita pada petang ini lah. Dan mungkin Cik sendiri boleh perkenalkan diri Cik lah untuk kita lebih berkenalan sebagai. Nama saya Muhammad Syed Zuddin bin Yaakob. Saya asalnya Johor. Johor. Johor Jauh datang biasa tu jauh. Saya naik flight pergi sini. naik pula. Naik belon. Ya benar. Naik Orang belon. sini panggil belon. Saya berumur 21 tahun. Alhamdulillah dah makin tua saya. Masih muda lagi. Umur meningkat ni. Saya masih lagi belajar dalam kursus sarjana muda kaunseling kan. So saya masih lagi belajar sikit demi sedikit. Ini tahun pertama saya. Tahun pertama Syed. Dah makan Syed? Datang sini dah makan? Alhamdulillah lah, makan tadi pun. Saya makan kek tadi. Kek? Tapi birthday siapa Syed? tak adalah, saya boleh dekat. Orang kata apa tadi, ada kedai-kedai kecil. Dekat luar tu. Kedai luar sana. Orang kata don't judge the book by its cover. Kenapa pula? Saya tengok, saya memang judge the book by its cover. Alamak. Apa jadi? Saya tengok luar berair-air, orang kata kalau coklat tu macam meleleh-leleh. Bila saya makan, dalamnya kosong. Kek apa tu Syed? Saya macam mana? Kek tu kan bentuknya segi empat. Okay. Atasnya ada layer macam coklat yang tebal. Yang orang kata sedap lah kalau orang makan kan. Ia punya iasnya di atas, dalamnya tak sampai. So betul lah orang kata don't judge the book by its cover. So saya perlu teliti lagi mengolah makanan saya lepas ni. Itu baru kek lah kan. Saya kan kita belum masalah lain. Dan sebelum kita meneruskan kita punya sesi juga Syed, ada beberapa perkara lah untuk kita jelaskan terlebih dahulu untuk kita sesi kita berjalan. Yang pertama adalah berkenaan dengan kita sendiri dalam sesi kaunseling. Ini adalah kata orang keterbukaan ataupun ketersediaan sendirilah Syed untuk datang berjumpa dengan saya untuk sebelah petang. Dan apa-apa perkara yang kita bincangkan pada hari ini, yang kita sama-sama ceritakan, give and take pada hari ini, itu adalah kata orang termasuk dalam limitasi kerahsiaan dalam kaunseling sendiri lah. Dan walaupun demikian Syed, saya boleh untuk mendedahkan apa-apa yang saya perkatakan pada hari ini sekiranya mendatangkan kata orang ancaman ataupun mendatangkan bahayalah kepada diri saya sendiri dan ataupun kepada orang-orang pihak ketiga yang lain lah. Itu kata orang akta kerahsiaan lah dalam kita punya sesi kaunseling. Dan sesi kaunseling ni saya sebenarnya kita ada beberapa sesi lah yang kita kena ikut. Contoh ini sesi pertama, mungkin kita akan ada lagi 2-3 sesi yang akan datang supaya kita dapat kesan lah kata orang keberkesanan sesi tersebut saya lah. Mungkin secara ringkasnya sebenarnya apa yang membawakan Syed untuk hadir kepada sesi kita pada petang ini? Saya ni macam mana? Saya mula-mula tidaklah sangat percaya pada kaunselor. Sebab bagi saya ini pengalaman lama saya lah. Waktu saya sekolah menengah. Saya sekolah menengah dulu kebanyakan kaunselor tak ada. Orang kata apa, cikgu-cikgu kaunseling sendiri banyak buka cerita apa boleh saya kata pada anak. Saya macam saya pun sendiri macam terkejut. Bila ada benda yang patut macam cik cakap tadi, kerahsiaan, tapi dia tak menepati syarat yang dia kata tadi. So benda tu terkeluar daripada bilik kaunseling tu dan merebak ke satu sekolah. So berkenaan dengan apa maklumat tu tadi, saya tu boleh sembah saya macam. Tapi pada orang dapat hari ni saya datang sebab saya rasa ada perkara yang masih lagi saya perlukan jawapan untuk kata apa, jangan penyelesaian pada diri saya lah. Saya punya masalah dengan anxiety diri sendiri. Benda ni berlaku sejak dulu lagi. Saya macam dari segi
bila saya berjalan sana ke sini, saya dapat rasa macam tak selesa. Saya dapat merasakan orang pandang saya ni macam orang kata apa, buat even saya dah pakai kemas, orang kata tak dah mewah, orang kata macam kemas lah, pengaruh ke kelas di sini kan. Saya rasa macam orang masih mengata tentang diri saya. So saya rasa macam tidak selesa. Saya jalan sebelah orang saya akan fikir, dia cakap, ish, dia ni tak mandi ke? Ish, dia ni tak cakap rambut ke? Saya merasakan anxiety yang macam tu. So saya rasa, saya tak tahu nak buat macam mana. Terus saya sebenarnya dalam sekolah berapa kali kalau boleh untuk saya tahu datang dalam jumpa dengan guru kaunseling? Saya tak adalah banyak mana, sekali je. Sekali tu lah saya rasa macam tak sedap lah bila dengar. First and last lah tu kan. First and last. Tu kalau sedikit sebagai celahan sedikit lah mungkin. Sebenarnya depend sendirilah. Kalau kita pun punya akta memang tidak membenarkan lah apa-apa perkara yang dibicarakan dalam sesi untuk dibawa kepada luar sesi. Ada pun yang dibawakan di luar sesi adalah kata orang sekiranya kaunselor sendiri tidak mampu untuk membantu dalam sesi tersebut, misalnya dalam perkara yang melibatkan berkaitan dalam bidang agama misalnya, contoh dalam bab cerai-cerai dan sebagainya. Kalau dia tidak arif dalam bab tersebut, mungkin dia boleh rujuk kepada kaunselor-kaunselor lain. Itu pun tidak kata orang spesifikkan kepada individu yang mana lah sepatutnya. Dan yang kedua mungkin boleh dibawakan kepada luar sesi adalah sekiranya apa yang dibicarakan dalam sesi memberi ancaman macam saya beritahu pada mula tadi lah, memberi ancaman kepada diri sendiri ataupun kepada orang ketiga lah, orang lain maksudnya. Dan itu mungkin saya sendirilah merasakan rasa kurang percaya tu mempengaruhi yang saya ni dipandang serong. Mungkin boleh untuk saya beritahukan dipandang serong ataupun dipandang negatif oleh orang-orang luar dan sebagainya. Kalau saya tu sekolah macam mana sekolah? Okey lah dengan kawan-kawan saya masa sekolah dulu ada juga, saya tidaklah begitu ramai kawan, tapi saya punya kawan-kawan yang sebab saya pun aktif di kelas, so saya jarang berada di kelas. Saya banyak libatkan diri saya dengan sukan daripada sekolah rendah dulu. Saya sekolah rendah saya banyak aktif dalam bidang sukan permainan takraw hingga ke MSSM. Lepas tu sampai pula dekat sekolah menengah, kawan-kawan yang sepatut dengan saya terpisah. Dia terpisah ni, so saya macam tak tahu sukan apa dah ceburi. So saya menjumpai sukan baru, iaitu sukan silat. So sukan silat ni sedikit sebanyak membawa saya ke peringkat kebangsaan. So dari situ saya start, orang kata apa, tidak perlu banyak masa di kelas sendiri. Saya pun jarang berada di kelas dan saya lebih menghabiskan dengan diri sendiri. So bila ada kawan-kawan, saya kawan tak ramai, sekelas pun saya 2-3 orang. So bila 2-3 orang tu je pun okey, bagi saya dia pun menerima saya kurang kelebihan saya semua dia terima. Dan bila saya berjalan dengan stranger ataupun orang yang kurang saya kenali, saya rasa macam saya dapat rasakan dia mengatakan tentang diri saya. Padahal dia tak cakap apa, tapi saya dapat rasakan macam tu. Saya masih lagi low confident tentang benda tersebut. Kalau boleh untuk saya beritahu yang kurang confident tentang diri tu sampai sekarang ataupun terbawa-bawa. Sebab saya bila saya berjalan seorang, lagi dengan orang yang saya tak kenal, saya dapat macam bayangkan, dia ni saya dapat rasakan benda tu. Sebab tadi saya sendiri beritahu saya aktif nak sukan dan takraw pada peringkat sekolah, dan bila sekolah menengah saya terpisah dengan yang sukan dulu kan, menceburi sukan baru untuk silat. Dan saya berpotensi, kalau banyak sukan mungkin itu saya punya kelebihan lah, mungkin dalam bidang sukan sampai peringkat kebangsaan. Saya kira satu pencapaian yang agak baik lah, bukan agak baik, memang terbaik sebenarnya, sampai peringkat kebangsaan. Saya punya kawan-kawan dengan orang sukan itu sendiri, kalau dulu takraw mungkin bagaimana circle takraw? Saya circle takraw saya ni, kami ni jarang jumpa, tapi bila sekali jumpa tu kami merapat. Sebab setiap petang kami akan jumpa, waktu latihan kami jumpa dan kami berborak banyak perkara.
So bila saya tidaklah berapa cekap sangat dalam akademik, tapi bila saya starting untuk belajar, saya dah sama kekok. Dan apa yang saya fikirkan, dia kata budak tahu sukan, belajar berhenti. Itu yang saya fikirkan. Sekolah menengah pun saya merasa benda yang sama juga. Bila saya training, orang yang kata tak pergi mana, sibuk je sukan, belajar tak ke mana. Lepas tu bila saya dah dengar orang cakap sekali, saya akan rasa macam orang tu kan cakap benda yang sama. Setakat sukan tu, saya akan rasakan begitu lah. Kalau dalam kelompok sukan Syed sendiri, bagaimana dia orang punya akademik yang lain? Ada juga yang dah bekerja sebagai anggota polis, sebagai tentera, sebagai orang kata apa, Sekarang ni lah kerja. Yang bekerja dah, ada yang still masih belajar lagi. So bagi saya, bila saya dengar dia, saya rasa benda tu positif. Tapi bila saya seorang, saya dapat rasakan begitu negatif. Saya masih keep in touch dengan dia orang. Masih. Yang takraw tadi lah. Kalau dalam sebenarnya peringkat silat sendiri, peringkat kebangsaan dan masuk kebangsaan, maksudnya sepatutnya saya dah banyak kenalan kan. Kenalan belum lagi silat pada peringkat sekolah, peringkat degree dan peringkat kebangsaan, memang dah banyak kenalan lah. Macam mana saya nak mulakan, saya nak jadi mulakan approach orang ataupun tunggu orang tak tegur dulu? Biasanya kalau saya akan tegur orang approach. Saya macam, saya saya tak yakin untuk tegur orang walaupun saya tahu tu dia, tapi saya rasa tengok orang approach. So, bila saya tegur dulu, saya rasa macam kan salah orang kan malu. Saya tak suka. Maksudnya tunggu orang dulu lah. Kita tengok sama, bila saya macam, saya tengok, macam kenal ni, ini budak daripada Selangor kan. Saya tak tegur, saya tengok, lepas tu saya diam, lepas tu tunggu dia tegur saya, saya tegur dia balik. Bila dah tegur tu memang borak tak habis lah. Bila tengok dah jauh kan tadi, nak tegur tak, nak tegur tak. Bila dah tegur borak dah habis kan. Maksudnya saya tak ada masalah lah, kata orang, tak berat mulut untuk bercakap dengan orang. Dan saya sendiri suka untuk berkawan dengan orang dan sebab saya aktif silat, aktif takraw, memang daripada keluarga yang aktif bersukan ni. Macam mana? Bapak saya jenis yang kuat bersukan. Sehingga mendapat panggilan daripada Johor, negeri Johor, untuk main untuk veteran Johor, dan juga mewakili Maksak Johor untuk berkat kebangsaan. Saya starting belajar sukan takraw tu sekolah rendah, sama dengan dia. So bila masuk sekolah, bapak pemain takraw juga lah. Bila masuk sekolah menengah tu, bila saya tak ada circle yang begitu kan, saya bawa diri saya sendiri. So saya rasa macam saya tak boleh pergi jauh. Saya tukar sukan. Tapi saya still, bila saya balik ke, saya beli asrama masuk sekolah menengah. Asrama, saya asalnya dapat sukan. Tapi ibu saya ingin saya ke arah pendidikan. So saya pilih sekolah agama. Bila dah masuk sekolah agama, sekolah menengah ni, belajar. Betul. Dah belajar, saya dah rasa macam alamak tak boleh. Apa saya belajar je, apa yang masa sukan. So bila setiap kali weekend ke, hari-hari balik ke petang, bila ada pertandingan, bapak saya ambil je. Hanya main macam saya training. Semasa dekat sekolah agama tu, maksudnya kurang aktif bersukan lah. Just macam buat jogging. Yang kendiri je lah. Yang sendiri saja. Kalau yang mewakili sekolah apa semua tu, ada juga. Macam silat je lah. Sekolah agama tu hantar juga lah. Hantar. Kerana ada satu tahun tu tak hantar. Tapi sebabkan daerah tu saya boleh main, dia tak ada saya tu. Jadi bapak memang orang sukan, minat sangat sukan. Tapi mak lebih kepada akademik kan. Biasalah mak kan, dia nak tekan akademik kepada anak. Bapak tak ada kata orang bagi cadangan kepada mak ke macam mana nak yakinkan mak bahawa bapak saya menyokong mak saya. Saya boleh saya macam alamak, dia dah sokong. So saya macam, bapak pun dia sokong, saya tak nak beritahu. Bapak pun sokong, mak juga kan. Saya pun kena ikut lah. Kalau macam adik-beradik yang lain, adik saya berada di sekolah menengah. Saya di sekolah menengah sains. So kat situ pun dia start cemburu bulan silat. Itu adik perempuan.
Itu minat bagi akademik lah. Dia aktif juga bersukan. Dia dah start mulai itu bersukan. Oh, dah start bersukan juga. Mula saya mengajak dia untuk kata perempuan kan, mana boleh timbang bola. Tapi dia start waktu di sekolah rendah, saya dengan dia tidak ada masa kami timbang bola bersama. Oh, dah pandai dah Dia pun sekarang. dah boleh timbang bola. So bila masuk je sekolah menengah tu, dia terpisah dengan saya. Dia pun dia asrama penuh kan. So dia start masuk sukan dia sama macam saya. Sekarang tengah pergi ke wakil sekolah dia lah. Wakil sekolah dia sekarang. Daripada dulu tak reti, sekarang ni dah wakil sekolah. Itulah. Tu Syed yang ajak lah. Saya tak bagi tahu apa-apa, dia yang cemburi sendiri. Kalau ada abang atau kakak? Oh tak ada. Oh, saya tak nak sulung lah maksudnya. Apa? Kalau adik lain, saya tak ada. Saya ada dua adik-beradik je lah. Oh, sebab itu nak ajar adik daripada sukan juga. Nak bawa kan, nak dia bawa yang teman. dia kata abang dia main sukma, takkan adik dia tak nak. Sekarang ni maksudnya dia bagaimana dia punya pelajaran seimbang dengan sukan. Saya rasa bila dia sekolah sana seimbang. Kalau mak sendiri mungkin kalau saya lihat cara adik saya ni lebih okey sebab dia masuk dulu tak akademik, tak fokus sukan sangat. Dalam tengah dia belajar tu kan, dia ambil sukan. Itu cara dia mungkin tak sama dengan saya. Saya sukan dulu, belajar nanti. Macam tu kan. Dan kalau sekarang ni saya masih ada apa-apa event ataupun aktif? Ada, saya tengah tahun ni tahun last untuk Sukma. Yang akan diadakan di Sarawak. Betul. Orang kata di Miri. So saya kata ni tahun terakhir saya akan sebagai atlet tetap. So wakil Johor. Wakil Negeri Sembilan. Wakil Negeri Sembilan. Duduk di Johor, mana tu Negeri Sembilan. Siapa di Negeri Sembilan, Syed? Kenapa? Sebab kita ni mencuba je rezeki kita di mana-mana. Bila ada panggilan daripada negeri, kita pergi. Oh, dia orang panggil Syed lah. Oh, maksudnya Syed sukan tadi kan? Silat tadi kan? Oh, I see. Maksudnya Syed ni dah dikenali lah maksudnya. Okey, faham. Maksudnya sebab tu dia orang panggil lah. Nampaklah potensi Syed dekat sini, jadi dipanggil. Dan kalau pergi dekat event-event macam ni yang akan datang ni, pergi Sukma lagi? Tak. Macam Sukma umur dia 16 sampai 21. So tahun ni tahun last saya mungkin selepas habis Sukma ni, jika tak ada rintangan, ini merupakan tahun terakhir saya sebagai pesilat tetap dan saya akan retired. Maksudnya akan pergi lah ni untuk wakil. Maksudnya saya selalu pergi sana dan sini ikut sukan silat dan sebagainya. Macam mana saya nak kata orang mulakan, kata orang sosial dengan orang tu? Saya macam mana saya datang ke pusat latihan. Pertama sekali saya benda saya buat, saya letak beg, saya pusing-pusing. Sebab saya tak tahu tempat kat mana. Saya segan nak tanya orang. So macam ni kat mana tak? Saya macam segan sedikit. So saya macam tak beg, kita pusing-pusing. Saya pernah sesat sampai terkeluar lah. Kata lepas tu tanya orang tak? Ada security. Mana dik? Saya cari tandas tau. Rupanya saya dekat luar daripada asrama. Security tu yang tegur saya dulu. Dia kata, saya pusing-pusing bang, cari tempat. Dia dah sampai pusat latihan tu, saya kata security tempat bawa saya patah balik. Patah balik dan akhirnya kita tahu sesi perkenalan sama-sama atlet-atlet lagi. Saya tahu. Saya lihat Syed ni lebih suka untuk orang yang mula approach Syed dululah kan. Untuk orang tegur dulu sampai sesat pun guard yang tegur dulu. Bukan dia yang pergi tanya guard kan. Dan kalau dah sekarang ni sebenarnya apa yang membawakan Syed rasa orang perkatakan tentang Syed? Sebenarnya mungkin saya rasa sebab saya tengok Syed ni punya pencapaian ni cemerlang. Boleh saya klasifikasikan sebagai cemerlang. Adakah sebenarnya orang tak puas hati? Pernah ke kalau sebab selalu menang ni kan? Pernah ke orang tak puas hati ke dengan Syed je sebagainya? Saya pernah juga dibuli dulu masa sekolah rendah. Even saya bersukan, saya pernah juga dibuli. So saya dapat merasakan ramai orang tidak puaskan hati yang diorang pada saya. So saya dapat rasa begitu hujan pula. Tiba-tiba hujan pula. Saya dapat rasa macam
Orang tak suka saya. Sejak dari sekolah rendah sebelum saya dapat tahu benda tu, sekolah menengah pun saya dapat rasa benda yang sama. Sebab tak semua orang suka kita. Kalau dulu bila kalau dibuli tu Saya kenapa punya sebenarnya? beg sekolah dibuang atas sampah. Saya punya buku pun dah diterabukan. Saya macam, sampai saya macam Kalau boleh tahu dia punya sebab saya. saya melakukan mereka couple. Saya macam benda tu kelakar bagi saya. Bila saya ingat semula, saya report dia orang sebab dia orang couple. Saya bagi dia, kita kan orang kata apa, tak tahu apa dia budak. Dia tak puas hati, kita terus report kan. Betul. Orang tak puas hati dia sebenarnya. Dia punya hal dia orang tak puas hati. Sebab kan tak puas hati dia pergi bully kan. Kalau macam kes-kes bully sebagainya, saya bergaduh mungkin kalau zaman sekolah berapa kekerapan dia bergaduh. Sekolah menengah tidak lah. Sekolah Sekolah menengah tak ada, sebab saya banyak, kata apa, tak banyak social sangat. Social bila dengar rapat-rapat ya. Bila dengar orang macam form lebih atas kan, sekolah menengah. Saya tak, saya macam itu. Tidak menimbulkan apa-apa pergaduhan. lebih memilih untuk Silent je lah kan. Enjoy your life je lah macam tu kan. Kalau sekarang ni saya dah masuk kata orang zaman ni, you macam mana saya, sebab lagi saya orang Johor datang ke Sarawak, mungkin culture dia berbeza, jumpa dengan kawan-kawan orang Sarawak dan jumpa dengan negeri yang lain. Macam mana saya nak adapt dengan suasana pergaulan tu? Saya buat cara yang sama Saya sama juga. di orang kata apa, sekolah dulu. Saya jalan, saya cuma akan dapat rasa orang bercakap, dan saya hanya ambil handphone dan tengok handphone sambil berjalan. Kalau orang bercakap tu, kata saya sedar ke memang dia orang sebut macam mana? Tak ada, saya rasa macam bunyi kan orang lalang kan. Dia cakap saya macam cakap saya cuma rasa benda tu. Pernah ataupun tak saya sendiri bila terlintas kan dengan orang cakap macam tu, saya terus tahan dan tanya, kau sebut nama aku kan? Saya tak berani buat macam tu. Tak berani. Saya tak berani buat macam tu. Maksudnya saya rasa orang berkata-kata tak saya. Pernah tak saya terfikir kenapa benda tu berlaku? Ataupun tak pernah fikir. Ataupun kalau saya sendiri lah, bagaimana saya nak kata kurangkan rasa berat ataupun rasa gelisah ataupun saya akan dengar lagu pasal earbud yang kecil betul kan. Saya itu cara saya lah bila saya tak nak dengar orang semua kan. Bila cara nak dengar lagu tu mungkin tak dengar sikit bila orang kata dan itu kalau saya yang dengar lintasan daripada orang. Kalau depan-depan ke sebagaimana, kalau saya rasa orang tu memang kita tahu kan, pernah tak dia depan-depan tu memang dia marah ataupun dia cakap dia terpuas hati sebagainya? ada. Saya macam saya respon saya pertama saya macam kamu cakap saya macam yang itu saya semua terbuka ya macam okey, saya dah tahu, okey, saya tak balik. Saya cuma tak ulang lah ikut kesalahan saya. Tipu ataupun saya sendiri bila dah berhadapan dengan orang tu rasanya bagaimana saya punya perasaan ataupun macam still tak puas hati dengan orang tu? Tak ada, saya macam macam mana terkejut macam rasanya saya lambat nak respon. Saya macam kau salah. Saya macam tu, saya macam okey, saya tu saya macam okey. Betul, okey, saya dah faham itu salah saya buat. Bila dia tahu salah tu kan. Tapi pernah ataupun tidak lagi saya terfikir kenapa kita cakap belakang-belakang kan, kenapa tak cakap depan-depan. Sebab saya sendiri saya cakap saya jadi terbuka kan. Bila saya rasa saya buat salah, saya tak buat lagi lah kan. Ataupun pernah tak saya sendiri yang tegur orang tu? Tak lagi kan. Belum ada keberanian lah untuk sebab saya risau benda tu salah. Saya takut. Jadi nampaklah apa yang sebenarnya saya nak cuba kongsikan sebenarnya. Saya rasa orang tu sentiasa berkata tentang kita. Tapi kalau saya lihat saya punya
cerita tadi, Syed ni kadang ada certain masa jenis yang uh, tak nak berdiam sangat. Sebab datang sini pun, kalau dalam sesi kita, sesi pertama dia pun, saya nampak Syed ni jenis yang layan kan. Bila saya borak dengan Syed pun jenis sambut saya punya borak kan. Dan mungkin kalau boleh untuk saya katakan dekat sini adalah Syed ni bila pencapaian yang bagus, sebenarnya dekat mana-mana akan ada orang yang iri hati dengan kita lah. Bila orang lihat dekat kita, macam kita sendiri lah, kalau kita rasa kita tak salah sebenarnya, kalau kita rasa kita dah dapat sesuatu achievement, then orang memang akan lihat kita pada pandangan yang negatif, pandangan mata kiri lah orang katakan. Dan untuk makluman dekat saya, sebenarnya pada sesi kita yang pertama ni, kita menggunakan kaedah psikoanalitik lah untuk saya bawakan Syed pada zaman kanak-kanak. Dan sebab itu saya tadi tanya dengan Syed bagaimana Syed dengan adik-beradik mungkin dulu kan. Dan saya kata adik dulunya tak minat sukan, tapi Syed boleh mempengaruhi adik kan untuk tidak aktif dalam bidang sukan. Dulu tak gerti timbang bola, sekarang ni dah gerti, dah wakil lah sekarang ni kan. Nampaklah sebab tu Syed mempengaruhi orang dekat situ. Dan untuk yang masa akan datang mungkin dan seterusnya, saya boleh follow up kita punya sesi untuk kita lihat balik bagaimana Syed dengan orang Persekitaran. Dan kalau untuk next sesi mungkin saya boleh kongsikan juga, kalau masih ada saya rasa orang berkata tadi sendiri, masih saya terngiang-ngiang dekat telinga, kalau orang berkata mungkin boleh untuk kita kongsikan untuk sesi yang akan datang. Dan sebagai kata orang, kalau saya masih ada lagi untuk dikatakan berkenaan dengan masalah, kita boleh sambung untuk kita punya next sesi lah sebenarnya. Kalau ada apa-apa lagi daripada saya nak tanya ke bagaimana, ataupun nak mengatakan perasaan saya sendiri ke? Saya alhamdulillah saya rasa saya itu Kalau satu, kita tutuplah kita punya sesi. Dan sekali lagi, perkara yang saya tekankan dalam kita punya sesi adalah apa-apa yang saya kongsikan kepada saya terjamin di dalam kata orang limitasi kerahsiaan untuk kita punya sesi lah. Tidak akan dikongsikan dengan orang luar, melainkan dua perkara. Yang pertama adalah mendatangkan ancaman kepada saya sendiri, dan yang kedua adalah ancaman kepada orang yang ketiga lah. Dan saya fleksibel untuk jika ada apa-apa lagi next sesi, kita atur kita punya masa. Saya free, kita boleh, tak ada masalah. Kita mungkin akan ada sesi-sesi yang kita akan datang, just follow up our session. Dan mungkin itu sahaja untuk kita sesi pada petang ini. Hari pun dah hujan nampaknya, nak bagi kita pulang tidur lah nampaknya kan. Jadi terima kasih saya kepada Syed, dan insyaAllah kita tamat.